Euro memperoleh nilai pada awal dagangan pada hari Selasa didorong oleh data optimis mengenai sentimen ekonomi dan keadaan semasa di Jerman dan kawasan Euro. Tumpuan peserta pasaran adalah pada data inflasi Amerika Syarikat yang ternyata bercampur-campur. Di satu pihak, kadar inflasi tahunan merosot kepada 3.1%, turun daripada kenaikan 3.2% tahun ke tahun pada bulan Oktober. Fakta ini telah diambil sebagai isyarat kenaikan harga menyebabkan euro dan pound British naik lebih tinggi secara mendadak. Sebaliknya, inflasi Amerika Syarikat meningkat sebanyak 0.1% pada asas bulanan. Indeks harga pengguna teras meningkat sebanyak 0.3% pada bulan November selepas meningkat 0.2% pada bulan sebelumnya. Pada asas tahunan, inflasi teras kekal stabil pada 4%. Semua ini menunjukkan bahawa Rizab Persekutuan akan mengekalkan dasarnya tidak berubah dan kekal bergantung kepada data. Oleh itu, sebarang peralihan dasar pada mesyuarat hari ini tidak mungkin berlaku. Dalam kes ini, dolar Amerika Syarikat dijangka melanjutkan keuntungan. Sebagai alternatif, jika kenyataan pengurusi Fed Jerome Powell menyemarakkan keyakinan pelabur bahawa kadar faedah telah memuncak dan tidak lama lagi akan diturunkan, aset berisiko mungkin akan mendapat momentum menaik. Bercakap tentang pound sterling, ia bertindak balas terhadap data pasaran pekerjaan UK. Bilangan rakyat Britain yang menuntut faedah pengangguran meningkat kepada 16,000, kurang daripada peningkatan 20,000 yang dijangkakan. Kadar pengangguran UK kekal tidak berubah pada 4.2% dan purata pendapatan mingguan tidak termasuk bonus jatuh pada bulan Oktober. Berdasarkan latar belakang ini, Bank of England dijangka meneruskan pengetatan monetary yang agresif untuk memerangi inflasi. Mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini sebelum masuk ke dalam analisis teknikal. Ia termasuk data KDNK UK untuk Oktober. Ekonomi Britain diramalkan mengecut yang boleh membebankan pound sterling. Selain itu, UK akan mengeluarkan data mengenai pengeluaran perindustrian yang juga dijangka negatif. Oleh itu, statistik yang suram sekali lagi akan mengesahkan kesan negatif kadar faedah yang tinggi terhadap ekonomi. Tambahan pula, pedagang mungkin memberikan perhatian tentang pengeluaran perindustrian zon Euro untuk Oktober dan harga pengeluar Amerika Syarikat untuk November, tetapi laporan ini tidak mungkin mempunyai kesan yang teruk terhadap sentimen pasaran. Lagipun, semua mata akan tertumpu pada mesyuarat dasar Fed. Menurut carta Euro US Dollar 1 jam, lonjakan diikuti dengan false breakout di 1.0799 akan mewujudkan isyarat jualan yang kukuh. Jika harga meningkat kepada 1.0827, false breakout-nya juga akan membuka kemungkinan untuk penjualan, sekaligus mengheret euro turun ke 1.0762. Sekiranya harga menembusi tahap ini dan mengujinya dari bawah ke atas, dengan Fed mengekalkan dasar moneterinya yang ketat, kemungkinan besar euro akan menurun sehingga 1.0726. Penembusannya akan membuka laluan kepada 1.0698 dan 1.0667. Pada tahap ini, saya mengesyorkan untuk membuat pembelian di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Pembelian di 1.0762 dan 1.0726 boleh dipertimbangkan di tengah-tengah false breakout. Sebagai alternatif, jika kenaikan harga menguasai 1.0799 dan Fed mengambil pendirian yang lebih lembut, euro dijangka menembusi di atas 1.0827 dan kemudian menuju ke 1.0862 dan 1.0893. Pada paras 1.0893, anda disyorkan untuk membuat penjualan di rebound dan ia bergantung pada pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Penurunan pada 1.0862 dan 1.0827 akan relevan hanya sekiranya berlaku false breakout. Sementara itu, pound sterling didagangkan secara mengiring. False breakout di 1.2533 akan mencipta isyarat beli sekaligus menolak mata wang British sehingga 1.2569. Jika harga menembusi dan bersatu di atas tanda ini, sterling berkemungkinan meningkat kepada 1.2609. Selain itu, ia mungkin melonjak sehingga 1.2646 atau 1.2682 jika Bank Pusat Amerika Syarikat melembutkan pendirian dasarnya. Pada tahap ini, pedagang disyorkan untuk menjual di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips.
Penjualan di 1.2569 dan 1.2609 boleh dibuka di false breakout. Jika harga tetap di bawah 1.2533, pound British akan turun sehingga ke 1.2505 dan kemudian menuju ke arah 1.2478 dan 1.2451. Senario ini mungkin terjadi jika Fed kekal hawkish. Pada tahap 1.2451, anda boleh membuat pembelian di rebound dengan mengharapkan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Pembelian di 1.2502 dan 1.2478 akan relevan hanya di false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.